إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شاونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صواب. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, kepentingan ilmu usuluddin situ. Kepentingan ilmu usuluddin, ilmu asal bagi ad-din, agama itu, akar umbi itu, atau dipanggil sini perdu. Ini bahasa petani. Perdu mana apa? Akar umbi itu, asal. Atau dipanggil umbi, akar dan umbi. Fikiran itu ialah akal yang Allah Subhanahu wa taala beri, yang Tuhan beri kepada kita dengan tiada kena beli dan pisah. Akal dan nikmat yang besar yang Tuhan beri secara percuma. Tak ada kita kena pisah, nak usaha jadi kali buat dah dia. Nak beli tidak sekalian. Semua kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan dialah dapat kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan fikiran yang jelas. Kemudian daripada suruh mengerti kita, memahami dan beza kita akan hukum-hukum akal daripada hukum-hukum adat atau hukum adi. Hukum akal makna akal yang menghukumkan satu perkara itu, isbat atau nafi. Itu mana hukum. Apa makna hukum? Isbatu syai' li syai' au nafihu anhu. Itu makna hukum. Isbatu syai' li syai', mengisbatkan satu bagi satu, itu panggil hukum. Contoh, kita mengisbatkan kudrah bagi siapa? Bagi Allah Ta'ala. Itu makna hukum. Ya, kita mengisbatkan bahawasanya al-qudrah sifatun wujudiyatun qaimatun lillahi ta'ala. Satu sifat yang wujud, yang ada bagi Allah Ta'ala. Itu dia panggil hukum. Hukum apa tu? Hukum akal, isbat satu bagi satu. Au nafihu anhu, atau kita nafikan satu daripada satu. Lawan kudrah apa? Al-ajzu, lemah. Maka kita nafikan lemah tu daripada Allah Ta'ala. Itu dia panggil hukum. Itu hukum bahawasanya mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan lemah. Kudrat tadi kita hukumkan apa dia? Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Atau secara keseluruhan dia wajib bagi Allah Ta'ala yattasif, bersifat bil kamalat, dengan segala kesempurnaan. Maka kita nafikan satu, apa satu lawan dia. Bahawasanya mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan segala kekurangan. Itu maknanya hukum. Siapa yang hukum tu? Akal. Nah, akal mensabitkan atau menafikan. Itulah nikmat besar Allah Ta'ala beri kepada kita, nikmatul aqli, untuk kita mengenali akan dia. Jadi kita mensabitkan benda yang wajib, yang mesti tidak, dan kita menafikan benda yang tidak, yang mesti tak ada mana. Itu merupakan nikmat besar. Dan kita dapat membezakan antara hukum akal dan hukum adi, atau dipanggil hukum adat. Hukum adat ni bukan adat Melayu ni. Ya, adat ni maknanya hukum kebiasaan. Sekurang-kurangnya dicuba 2 kali. Kita makan, kenyang, tak dihukum lagi. Makan lagi, kenyang. Maka adat hukum makan mesti kenyang. Cara hukum adat.
Kita panggil hukum adi. Makan mesti kenyang. Tetapi masuk dalam harus akli. Ya. Wajib adi, mana wajib pada adat biasa, makan kenyang, kan? Bila masuk bawah harus akal. Apa makna harus akal? Bila main dengan Tuhan, main hukum akal, bahawasanya harus menyalahi. Makan tak kenyang, tak makan kenyang. Sebab apa? Bila main hukum akal, makna urusan dia dengan Allah Ta'ala. Maka Tuhan boleh buat dah boleh buat. Tak makan kenyang, malaikat tak pernah makan pun, aras dia tanggung. Kita makan nak angkat pasir, nak angkat simen, 2 kampir tak boleh. Jadi maknanya akal menghukum bagi Allah Ta'ala. Adat hukum kebiasaan. Sebab tu kadang-kadang di sini berlaku kekeliruan banyak di kalangan masyarakat kita. Hukum adat diletakkan macam hukum akal. Ya. Dia tengok orang tu misalnya apa benda yang mencarikan adat berlaku, kan? Apa biasanya berjalan jauh, tiba-tiba dia potong masa yang singkat. Ini mustahil akal kita. Itu kan mustahil akal, itu mustahil adi. Ya, faham tu? Macam wali-wali banyak kan, dia panggil ahli khutbah, daripada Mekah kelip mata sampai ke tanah Melayu kita ni, tu Pulau Manis, Syekh Daud Patani. Maknanya hukum adat, hukum kebiasaan, naik kapal terbang berapa jam pun sampai. Sekarang dia menyalahi, tak berapa sat sekali mata sampai. Mana pada hukum adi benda tu mustahil, tapi pada hukum akal, hukum dia harus bagi Tuhan dia nak buat. Fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa nak buat. Itu biar dia tahu beza. Sebab kegagalan membezakan ini bahaya dia besar. Gagalnya manusia, insan membezakan hukum akal dengan hukum adat atau hukum adi, menyebabkan rosak akidah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ya, kerosakan akidah yang berlaku zaman Rasulullah SAW, di antara punca dia tak dapat meletakkan hukum akal hukum adi apa dia? Peristiwa yang besar, Isra wal Mi'raj. Ya, daripada Mekah, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perjalanan dia dulu adat apa? Sebulan pergi, sebulan balik. Adat biasa. Adat mana biasa? Tiba-tiba berlaku sebalik. Ya. Bukan sebulan pergi sebulan balik, naik atas lagi Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tak boleh masuk. Naik atas lagi Mustawa sampai kata Tajalli, turun balik sebelum subuh. Dia mencari adat tak? Cari adat. Apa adat kata kalau mencari jalan sampai mata? Mustahil adat boleh pergi daripada Mekah ke Baitul Maqdis dalam masa tak sampai, ya, menyalahi adat sebulan pergi sebulan balik. Ini pergi naik atas lagi. Itu mustahil adi. Tapi mustahil adi dia duduk bawah harus akal. Wajib maknanya pergi sebulan balik, tapi dia duduk bawah harus akal, boleh menyalahi. Ya, itu maksudnya. Sebab tu bila mereka kata, oh ini tak terima akal, itu kan tak terima akal. Ini menyalahi adat, menyalahi kebiasaan. Ya, sebab semua kuasa adalah di dalam genggaman kuasa besar Allah SWT. Fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa yang dia kendaki. Dan ini pada istilah sufi dipanggil apa? Amrun kharikun lil adat. Perkara yang menyalahi adat biasa. Kan? Adat biasa begini, tiba-tiba dia menyalahi. Maka dia letak dalam hukum akal harus memandang kepada apa? Kuasa besar adalah hak dia. Dia boleh buat apa dia buat. Jadi oleh kerana dia tak berarti meletakkan akhirnya ni tak terima akal. Mana boleh. Dah dia tak beriman dengan Isra wal Mi'raj. Habis kufur. Wala'ayazabillah. Ya. Ni orang golongan logika, dia pakai logik akal dia, sedangkan dia tak tahu akal manusia ni pendek, ya, terlampau kontut mungkin. Ada benda dia boleh fikir, dan banyak di sana benda yang dia tak boleh nak fikir, kena dipandu oleh syariat. Sebab tu Sayyidina Ali menyatakan man tamada ala aqlin dallah, siapa yang berpegang pada akal semata-mata confirm sesat orang tu. Ini di antara peristiwa berlaku zaman Rasulullah SAW ni, Isra wal Mi'raj. Banyak mereka yang keluar, ya, kufur pada wahai azabillah. Habis tu. Itu pentingnya kita nak tahu letak mana hukum akal, mana hukum adat, mana hukum syarak. Ya. Dan nak saudara tahu bahawasanya sekalian guru-guru yang sebenar
Kata tuan guru kita Syekh Abdul Qadir, bahawasanya sekalian guru-guru yang sebenar dan sekalian yang menasihat, yang sebenarnya itu bukanlah semata-mata mereka mengajar dan menasihat itu supaya jadi mudah makan jua. Mana guru-guru yang sebenar bukan dia mengajar tujuan dia nakkan dunia, nak dapat duit kan, dia mengajar banyak dapat duit, ataupun nakkan dunia, dapat nama ulama besar, pemasyhur datu dunia, atau nak mudah mana kehidupan dunia dari tok guru orang besar, orang hormat dia, orang raikan dia, apa saja hajat dia, mudah dia beri bantuan, orang bantu seronok, ambil berkat. Itu ketujuan dia, bukan kalau itu tujuan dia habis dia mengaji tujuan dia nak mudah keduniaan, maka yang menunggu mereka neraka jahanam. Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas falyatabawwa maq'adahu minan nari. Barang siapa yang mencari ilmu Allah Ta'ala, tujuan dia apa? Nak berbangga-bangga dengan orang di bawah ni, nak tunjuk alim dia, orang hormat dia, dia hebat kan, contoh, atau memalingkan muka manusia pada dia. Mana tujuan dia mencari ilmu agama untuk mencari pengaruh, maka falyatabawwa maq'adahu minan nari, sediakan tempat duduk di dalam neraka jahanam. Ilmu tak layak nak ditukar dengan wang ringgit, bukan juta balasannya. Kata Sayyidina Ali, barang siapa mengenalkan kamu satu huruf ni, dia kenalkan ni alif atau ba je, maka taraf dia boleh jual kau itu besar kan. Maka ulama ajar kita bukan satu huruf atau maksudnya tidak ternilai ilmu tu nur yang memimpin, menyebabkan manusia terpimpin pada jalan Allah. Tapi ilmu mana? Ilmu yang mesti disertakan dengan bekas yang cantik, mana keikhlasan kerana Allah Ta'ala, jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Ada penceramah kadang-kadang setengah dia ada letak harga ni, Melaka apa sebelah tu, Johor 1,200, 1,500, buat jauh sikit kan. Ini bahaya kan ni. Alhamdulillah, minta dia terkena kat kita, bahaya. Minta jangan, tak minta diberi itu lain. Bila maknanya upah ni, mengupah, apa ujrah, upahan. Bila upah dia ada akad, saya mengajar sekian kena bayar sekian masa sekian tu akad, itu jual beli atau dipanggil ujrah, pengupah. Kalau dia tak ada akad, tak ada apa, itu lain kes. Beri tak ada beri, tak ada hal beri. Dan kalau orang beri ikut hukum ni ambil. Pernah Rasulullah SAW beri Sayyidina Umar tak nak ambil. Rasulullah marah ni, ambil. Kalau kau tak nak, pergi bagi orang lain. Itu maksud dia. Sebabkan kecil hati pula, kau tak ambil apa, duit aku haram gitu. Itu maknanya. Habis. Tapi minta sama ada dengan mulut, tulisan atau qalbi dia, ada harapan tu atau rosaan. Banyak jadi begitu. Tak layak ilmu Tuhan yang besar ni nak ditukar dengan dunia yang sedikit tu. Itu maknanya siapa-siapa yang mengajar yang betul, kata Tuan Pengarang ni, itulah bukan tujuan dia nakkan kebendaan, supaya mudah makan pakai kan. Hanya makan pakai itu dengan pemberian Tuhan. Rezeki yang kita dapat semua pandang minallah, jangan pandang pada manusia. Kepada siapa-siapa yang dikehendaki, tidak siapa boleh menahan bila ia kendak, sehingga kepada seteru-seterunya sekalipun. Bahkan diberi pada orang kafir tu pun diberi, tak ada siapa boleh tahan, kerana banyak pula. Sebab dunia tidak nilai di sisi Allah Ta'ala. Lau kanatid dunya tazidu indallah janaha ba'udah masakal kafir juratan ma'in. Kalau ada harga dunia tu nilai di sebelah sayap nyamuk, bukan 12 sebelah air. Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, nah saya Allah takkan beri orang kafir tu seteguk air. Sekarang dia dapat seteguk, lebih daripada itu. Sebenarnya kan annad dunya la qimatalah. Dunia tidak ada nilai di sisi Tuhan. Kecuali dunia tu kita ejaz balik, tujuan digunakan untuk jalan Allah, baru dia ada nilai. Kalau tidak, jadi begitu je lah orang kafir mendapat. Maka jangan ditukar kerja yang besar, benda yang mahal, permata dengan
Maknanya goli kaca, jangan, dan tak sesuai. Kita nak tukarkan sejak akhirat dengan dunia. Maka banyaklah kita terima kasih kepada budi Tuhan, mana kepada rahmat Allah Ta'ala, kurniaan dia yang membezakan kita dengan binatang-binatang yang lain dengan pandai bergamak berfikir. Binatang dia tak nak bergamak, tahu bergamak, berfikir, gamak mana boleh membuat pengiraan, membuat perhitungan, tahu benda ni baik tak baik. Tu manusia jadi sebab ada akal. Binatang apa disebat dia tak kira. Jadi syukur situ, dengan nikmat akal Tuhan beri kita dapat berfikir. Maka gunakan fikiran tu untuk jalan dia. Maka silakanlah kita belajar hukum-hukum akal yang juga hukum-hukum adat, supaya jangan jadi semabul antara keduanya. Semabul, kesamaran, semabu itu bahasa petani ni. Jangan jadi semabu, maknanya jangan jadi kesamaran, tak tahu beza. Ini hukum akal ke hukum adat? Sebab berlaku silap dia kan dia bawa rosak akidah. Benda yang harus dia kata mana boleh berjalan sampai ke Baitul Maqdis, naik atas sampai langit, turun balik. Ini tak terima akal. Salah cakap tu, bukan tak terima akal, pada akal harus. Tak terima itu pada adat. Mana mukhalif lil adi, menyalahi adat kebiasaan. Tapi dia masuk bawah harus akli, harus bagi Tuhan. Itu maksudnya. Jadi oleh kerana tak pandai membeza, jadi masalah. Kemudian maka banyaklah kita terima kasih kepada budi Tuhan, mana nikmat Tuhan, jasa dia, kasih sayang dia membezakan kita dengan binatang yang lain dengan pandai bergamak, pandai berfikir. Maka silakanlah kita belajar hukum-hukum akal dan juga hukum-hukum adat. Man lam ya'rif hukmal akli falaisa bi'aqilin. Siapa yang tak tahu hukum akal, maka orang tu tak berakal. Berat dia. Siapa kata tu? Imam Ghazali sebut. Maka jadilah i'tikad dia, i'tikad kita kepada barang yang bersangkut paut dengan Tuhan dan Rasul dan sebagainya itu kurang kejap. Kalau dia faham hukum akal, mana dia punya pegangan tu bergonggah, tidak mantap kan. Habis. Dan jika kejap, mana jika jazam tu mana, sekalipun, maka dengan dakwa bibir mulut jua yang padahal tak nampak pada suluhan akal. Sebab ilmu suludin ni kita nak apa? Suluhan akal kita nampak. Sebab kalau tak nampak pada suluhan akal kita, maka kategori dia dipanggil kategori taklid, ikut. Mana kata Tuhan ada? Orang semua kata ada. Tuan guru saya kata ada. Mana dalil? Tak tahu. Atau mana taklid? Bila tak tahu dalil, taklid. Maka taklid khilaf ulama. Setengah kata sah iman, setengah kata tak sah. Itu bahaya. Jadi nak keluar dia dengan akal kita gunakan. Baik. Maka dengan dakwa bibir mulut saja, kalau dia tak faham tu, yang tidak ada hakikat, dinamakan taklid. Apa taklid? Mengikut orang lain, mengikut benda lain. Walaupun benda tu orang tu guru sendiri, walaupun benda yang diikut tadi kitab, dia taklid kitab, dia cakap suku macam dalam kitab, tapi dia sendiri tak faham apa yang dimaksudkan. Dia hafal lah, apa jadi taklid. Jadi nak betul-betul nampak, tak buka kitab, dia nampak dalam suluhan akal ni, perbahasan ilmu akidah ni. Maka yang taklid pada aqaid, yang bertaklid pada ilmu akidah ini, besarlah ruginya jika orang itu daripada ahli bagi mereka. Ada orang yang ahli berfikir, tiba-tiba dia tak gunakan kebolehan pemikiran dia untuk mengenali Tuhan dia. Dia fikir benda lain ni, fikir duit dan akan rugi orang. Dan besarlah rugi jika orang itu daripada ahli, daripada berfikir. Sebab kalau bukan ahli fikir, dia maaf orang yang beriktikad dalam usuluddin secara bertaklid, tapi dia jazam, dia yakin kewujudan Allah Ta'ala, dia yakin bersifat Tuhan dengan segala kesempurnaan, tapi mana dalil? Dia tak dibawa. Dalil tak erti.
Apa hukum ni? Khilaf ulama. Setengah kata sah, setengah kata sebalik. Jadi makna duduk dalam keadaan tak sedap kan, dia kena cari dalil. Semua akan dibincang di belakang. Dan sekalian ibadat yang ia kerjakan itu tidak diyakin akan sahnya. Yang menyebabkan keimanan dia tadi bergonggah. Lepas tu kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Man qallada fit tauhid, barang siapa yang bertaklid pada ilmu tauhid, imanuhu, iman dia, lam yakhlu min tardidi, tidak sunyi daripada taraddud. Mana apa? Bergonggah. Kalau orang sekarang cakap apa? Bercakap tidak ada fakta. Dia ahli parlimen, cakap tak ada fakta, orang ketawa dia. Kau ni cakap apa? Macam orang dalam dusun. Cakap semua ada fakta lengkap, baru orang boleh bahas kan. Ni Usuluddin lagi besar ni dengan Tuhan sendiri. Ya, biar kita pegang tu, kemas, ada dalil. Dan dalil itu diterima bila kita faham. Dan faham tu datang dengan kita belajar dengan penerangan yang jelas. Boleh nampak? Sehingga kita tutup kitab pun kita boleh bahas. Atau tutup kitab pun kalau sama kita nampak, kita faham. Dia tak mau baca, faham? Tahu saya baca. Itu taklid kitab. Dia nak terus nampak pada seluruhan akal kita, terang perbahasan tu. Dan naklah saudara-saudaraku sedar bahawasanya ilmu tauhid itu bukan sekali-kali ilmu yang seperti belajar Fatihah. Ya, Fatihah kita ikut, memang kena ikut musyafahah. Macam mana kita punya mukri yang baca tadi, guru kita baca, kita ikut. Ya. Dan baca at-tahiyat, baca tahiyat macam tu kan. Mana baca tahiyat, baca Fatihah kita ikut, sama je pada zahir, sah, makhraj pun sah. Ya. Ada pun Usuluddin lain. Dia kena nampak pada seluruhan akal kita, sebab dia nak dijadikan sebagai pegangan. Mana mungkin kalau kita nak pegang benda yang kita tak yakin atau kita tak nampak, kan? Dia tak pernah makan gula, kita kata gula ni manis tu, ya, betul yakin? Dia tak pernah makan, mana boleh yakin dia kena makan? Benda ni pahit, masam, dia boleh buat keputusan bila dia nampak. Begitu dalam ilmu ni, bila nampak terang bahawa dia boleh buat keputusan, mengiyakan benda yang sepatut diiyakan dan menolak benda yang sepatut ditolak. Yang wajib bagi tolak tu kita iya, beriman, dan yang mustahil kita tolak. Yang ni bukan ilmu ni bangsa belajar, ya, huruf ataupun hafaz pada lidah dan bibir mulut sebagaimana menyangkakan begitu oleh yang bodoh-bodoh. Yang mengambil pusaka daripada tok-tok nenek yang jahil-jahil. Dia apa je pada dulu. Kadang handal dia mengapa daripada belakang ke depan boleh pusing. Tapi kita tanya dia satu-satu dah mengupu. Ya, lama dia belajar Usuluddin. Kita tanya apa makna zat, apa makna sifat. Sifat dia. Sifat nanti dia pening. Istilah digunakan dalam ilmu Usuluddin, dia dengar, dia tak faham. Sebab tu dalam kitab Aqidatun Najin, dalam kitab Jawi banyak kan, usul tahqiq, dalam kita Arab mengaji Usuluddin ni, Usuluddin dah ada dua tangga kan. Pertama, wajib belajar pada dasar akidah. Yang kedua, wajib mengambil daripada guru yang kita mengajar faham. Kalau guru tu dia faham tapi dia nak mengolah, kita pening, dia larang kita belajar, kita kena cari guru lain. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan si mengajar tuan pening je, kita tutup kelas. Ya, sebab benda ni kena nampak. Kalau guru, ada juga guru yang dia mengurai bersimpul, dia tanya murid, nampak kosot. Yang lagi belajar lagi kosot, tu berhenti, jawab pasal. Sebab ilmu Usuluddin pegangan, kan dia silap pegang baja. Ilmu fiqh tak apa, dia taklid. Ya, taklid pada imam mazhab, imam mazhab itu dia dah olah hukum, kita dah tahu, senang. Ada Usuluddin tak? Ya, guru yang mengajar tu yang dia faham, dia kena urai sampai yang dia faham, baru dia jadikan satu pegangan yang betul. Ya, dia tak dia nak pegang kalau benda tu di sini tak jelas, atau yang Usuluddin dia kena faham betul, baru kena tengok. Jika secukup-cukup lancar pada sebutan sekalipun, ya, dia bilang sifat Tuhan tu boleh buat lagu Allah wujud kita, bawa bakat dia pusing. Baguslah satu sudut dia boleh hafal, tapi faham tak?
Dia nak kepahaman tak? Ya. Kemudian hanya ialah ilmu yang menyuluh kita dengan dia. Dengan apa suluh? Fikiran yang insaf, yang betul, supaya tertarik pengertian satu-satu sifat hingga tertanam yakin di dalam hati-hati kita masing-masing. Itu. Ya, ilmu usuluddin ni ialah ya, dia menyuluh. Bermakna terang nampak dengan ilmu usuluddin ibarat cahaya. Disuruh kan? Menyuluh dengan dia, dengan apa disuruh? Fikiran, akal. Akal mana yang insaf, mana akal yang menerima kebenaran. Ya, sebab ada juga dalam bab ni kan ada tajuk. Sebab tuan pengarang kitab ni dia ikut guru dia pada dia ada ubah sikit bagi nak menjelaskan. Pun ada orang rat juga. Macam kita kata ilmu apa makna kalau kitab lama biasa. Ilmu makna mengetahui. Tapi kalau sini dia ubah. Bukan makna mengetahui, ilmu dengan makna pengetahuan. Beza tak? Pengetahuan itu sifat, mengetahui itu takluk sifat. Dengan ada ilmu lalu ia mengetahui. Ya, sekarang perbahasan maudhu' kita sifat, jangan bawa takluk sifat. Bila diubah tu maknanya pengetahuan. Ada orang bunyi oek belakang kan di petani cerita dulu lah. Kuasa dia tulis tu ada bunyi sikit, pekuasa dia ubah. Jadi orang tak pernah dengar pekuasa apa pula ni. Kuasa tu ialah takluk sifat kekuasaan. Pekuasa, pendengar dengan mendengar sama tak? Mana sama, sebut tak sama. Mendengar tu takluk, pendengar itu sifat. Dengan ada pendengar maka ia mendengar. Tu. Ya, jadi kita dulu kadang-kadang dia terjemah sama dengan makna apa? Melihat, basar dengan mana melihat, sama mana mendengar. Dia pergi pada takluk tu. Ya. Banyak kita lama terjemah. Jadi tuan pengarang kitab ni diubah. Sikit je dia bubuh, lepas tu pergi pada masdar. Ya. Ada juga bunyi. Bila tak bunyi tu panggil tak insaf. Itu maksud dia. Patut insaf lah. Kita buat tu maknanya ni lagi terang. Oh, lagi baik. Okay. Itu cara orang yang ikhlas, serima, rela, mudah ditegur. Itu maksudnya. Ya. Ada ke yang bising? Dia ubah. Oh, ni apa gini? Padahal kita harap jelas. Contoh dalam hukum akal. Dan kalau kita tanya orang kampung biasa kita, hukum akal ada berapa? 3. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga harus. Kata-kata tuan-tuan tanya itulah jawab dia. Hukum akal terbagi pada 3. Pertama wajib, yang kedua mustahil. Betul tak? Ya. Bila tuan pengarang ubah hukum akal bukan wajib, wujub, bukan mustahil, istihalah. Dia kata ni pelik sikit. Padahal buka kita Arab lama dah ada. Bukan dalam kitab Ummul Barahim. Al-Imam As-Sanusi tu apa? I'lam annal hukmal aqli yanhasilu fi salasati aqsamin al-wujub wal istihalah wal jawaz. Dia tak kata wajib, wujub. Dah apa beza antara wajib dengan wujub? Dia mengaji usuluddin 10 tahun. Kita tanya apa beza antara masdar dengan isim fa'il? Apa beza antara wujub masdar dengan wajib isim fa'il? Apa beza? Sama juga, sama tak apalah. Mana ada sama kan? Ya, mana ada sama. Bersifat Allah Ta'ala dengan kesempurnaan. Ya. Bersifat Ta'ala dengan segala kesempurnaan. Satu. Dengan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan segala kesempurnaan. Ada beza tak? Mana hukum? Diri mesti itu hukum. Mesti itu mana hukum? Mesti dikerat tangan orang mencuri contohnya kan. Mesti di sebab itu hukum mesti tak diri mesti, wajib mesti. Ya. Lepas tu wujub tu hukum akal. Yang bersifat wujub boleh panggil wajib. Wujub mana diri mesti. Mesti ada. Mesti sungguh. Contohnya lah ya. Mesti tidak ada. Itu maknanya apa? Hukum yang menentu satu. Ada pun benda yang berlaku tu lain. Bersifat Allah Ta'ala dengan kudrat, itu dia panggil wajib. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, itu hukum, itu wujub. Ya, itu beza sikit je lah.
Jadi bila dibuat perubahan sikit, perubahan tu sebenarnya baik lagi terang. Tapi oleh kerana ada hati yang tidak insaf, dia bunyi belakang macam-macam. Oh dulu tak ubah pun, dulu ubah macam-macam. Itu tak elok. Kita elok maknanya apa? Menerima dan memberi. Menerima apa? Nasihat dan memberi nasihat. Itu betul. Menurut fikiran yang insaf seperti mana supaya apa? Tertarik pengertian satu-satu sifat hingga tertanam yakin di dalam hati, terbenam tu dalam kalbi kita. Ya, kita masing-masing tadi serta jomnya dan terimanya. Ya, tu bahasa dia tu. Jomnya makna terima lah. Dan tasdik, membenarkan kalbinya pada mata-mata hati. Dan jikalau tak pandai dan tak ingat nak sebut dengan mulut sekalipun, dia nak surah benda tu pun dia tak nak susun ayat, tapi dia faham cukup itu. Ya, dia nakkan kita mengikat akidah dengan kepahaman supaya jangan jadi ikut-ikut atau dipanggil taklid. Maka sia-sialah orang yang berharap kepada semata-mata ingat dan lancar pada bibir mulut jua, dengan tidak tahu maksud dan tujuan perkataan yang dihafal. Jadi macam bung kakak tua malam pun morning je. Dan jika dipujikan dia sekalipun, walaupun orang semua wah dia ni handal gini, ya, kita tak kira cakap orang handal kita handal tu rasa dia, kita nak biar benda tu betul tepat, ya, habis. Dan jangan sekali-kali kaumku mendengar dan menurut dan percaya kepada perkataan-perkataan yang terbit dari orang-orang yang bodoh yang menyangka mereka itu dengan tak faedah dan tak hajatkan kepada membanyakkan ilmu-ilmu usuluddin, ya. Maka umpama ini perkataan asalnya terbit daripada yang dengki-dengki. Awal lagi tuan mengarang apa, ya, dah cubit bah ada gulungan macam ni, ya. Itu semua sebenarnya hasad dengki panggil, terbit daripada yang bodoh dan yang ada penyakit hasad dengki dan yang suka nak mengajak orang-orang awam kepada kebebasan dunia. Ya, apa ngaji payah-payah sikit dah cukup tu. Lain masa dia apa, dia berambat dunia yang ia ialah terlebih busuk daripada bangkai, dan kebebasan itulah yang terluput dan terangkat, tercengang-cengang kelakuan, ya, dengan sebab dihayal dengan kebebasan dunia semata-mata, akal dia tak digunakan berjalan betul, akhirnya dia mengejar bangkai. Dunia jifah, dunia jifah, jifah maknanya bangkai. Watul labuha, kilap yang mengejar bangkai itu apa dia? Anjing. Batu alim mukasyafah bagi orang yang gila dunia, dia tengok dia suluh tuan, dia nampak rupa anjing macam-macam rupa dia, ya, nafsu dia tu ikut. Jadi jangan jadi macam tu. Maksudnya apa? Dia dengki supaya orang nak mendalami, dia kata macam-macam padahal dia malas, kan? Atau dia tak faham. Kemudian satu lagi, maka takutlah akhirnya bahawa besar terkejut kerana tidak betul i'tiqad. Itu bila hukum akal dia tak berbeza dengan hukum adi, itu yang jadi peristiwa Islam Mi'raj. Ya, adat pergi jauh tu masa makan jauh, tiba-tiba sebalik berlaku. Bila wajib adi dimasuk bahawa harus akli, ya. Harus bagi Tuhan nak buat. Ataupun sepanjang-panjang masa dalam taklid, ikut orang pak turut panggil. Yang mana khilafkan pada asahnya. Orang yang taklid ni iman dia apa? Mukhtalaf, diselisihkan kesahihan dia oleh setengah ulama kata sah, setengah ulama kata kafir, lagi tak sah, bukan ni. Pada mana tadi? Atau sepanjang-panjang masa dia dalam taklid yang khilaf pada sahnya sah iman orang taklid, padahal comel lote dah comel lote lagi ni bahasa petani zaman Kelantan dekat,
Mana comel sungguh, cantik sungguh rupa mereka. Oh, tengok rupa parah, Masya Allah, cantik rupa, comel loteh. Tapi dalam kosong, tak ada apa. Ilmu Surudin pun tak kerti kan. Tu. Jangan sampai dia dibakar dalam neraka secara kekal. Badan kita usul tahqiq kata apa? Wa man lam ya'lam ma'nahuma fahuwa kafirun mukhalladun finnar wa in shalla wa sama ramadan wa hajjal baitil haram. Barang siapa yang tak mengetahui akan makna yang tersirat dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makna ya, bukan arti. Kalau arti tiada Tuhan melainkan Allah, makna dia apa? Ya, tiada zat yang terkaya dari yang lain, satu. Yang lain semua berhajat pada dia. Tak ada macam ni. Illallah melainkan Allah. Mana Allah lah zat yang dia tidak perlu pada yang lain, sebalik yang lain semua bertumpu terikat dengan dia. Maka terkaya daripada yang lain istighna melazimkan 11 sifat. Jadi iftikar dia melazimkan 9 sifat. Ini dah masuk 20. Jadi 20 yang kita belajar itu sebenarnya itulah benda yang ada dalam kalimah la ilaha illallah. Terjemah la ilaha illallah menterjemahkan uluhiyah, ketuhanan. Maka ketuhanan itulah sifat yang disebut dalam firman Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu fakir kepada Tuhan. Iftikar. Pulau apa itu? 9 sifat. Ya, wallahu wal ghani, wa ni sifat istighna 11. Contoh 20 atau maksudnya. Itu ringkas je lah ya. Jadi dia yakin tapi tak dapat mudah dalil. Ketiga itu iman dia ada khilaf ulama. Tapi kaul Mu'tamad kata dia beriman tapi asi berdosa. Dia akan diazab wala a'udzubillah. Tidak ada makna comel loteh luar sahaja dan ya, luar saja cantik, dalam tidak sedemikian rugi. Buat luar dia tak pakai lama dan ya, apa saja bentuk makhluk dia tak pakai lama. Sebab dia berubah. Al-alam mutaghayyir, alam berubah. Yang tak berubah Tuhan. Ya, kan Allah telah ada Ta'ala dan juga sebagaimana dia ada dulu. Ada manusia berubah, semua berubah. Pokok berubah tak? Berubah. Dia tanam pokok apa? Gandum, padi kan. Waktu tengah naik tu seronok hijau, peti hasil. Lepas tu kerat, habis layu. Jadi bahan bakar jerami dan rumah kita buat cantik 20 tahun dah buruk, tiang nak cabut, itu dah bocor sana. Tampal habis. Kereta keluar model baru, bam 1.5 juta. 20 tahun dah habis, lama-lama jadi besi buruk. Menjadi besi buruk. Kita jadi perempuan, lelaki sama je. Umur 30, 40, okey 50. Maksud 60 dia lain. 70 dan muka macam asam boy. Kan? Muka dia muka asam boy. Orang tengok dekat kubur setiap cabut lagi ni hantu man. Jangan nak temerang lah cantik. Lama-lama sumbat dan lain-lain. Habis semua habis. Kita lihat cantik kita ni, kita bayangkan kalau aku berumur 50 tahun akan datang, apa rupa kan? Saya silap tak boleh bangun, makam suap, kencing berak orang cebok pula kan? Lepas tu sumbat dan lain-lain tu. Yang lahat sumbat dia duduk 3 bulan 2 bulan gali balik. Dia punya bangkai busuk orang untuk ni kan? Itulah diriku. Cakap dia itulah bos dari dia kan. Kadang tak sempat itu satu cerita kan, penari kelab malam. Dia orang cerita lah, penari kelab malam memang cukup hebat tuan. Jadi rebutan jantan. Yang tak dapat tu geram, dia ambil sebotol asid, dia simbar kat muka perempuan, habis. Dia simbar kat muka perempuan tu, umur dalam 20 lebih kan, dia punya daging pun turun dah macam pontianak. Seorang tak nak lagi tinggal dulu. Tu dah tu belum lagi disumbat dalam atas dunia lagi, kena asid dia dah habis. Habis melebih kot. Tu je, tak ada apa pun. Jangan tertipu dengan barang sementara. Semua atas dunia sementara. Nyawa kita pun sementara, pangkat kita pun sementara, ilmu kita semua sementara, semua habis. Maka gantung yang kekal. Sebab tu perjalanan kita ialah perjalanan yang sebut oleh Quran, hikayat daripada Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin, aku tidak minat pada benda yang akan hilang. Kita minat benda yang sebenar, sempurna, kekal. Siapa dia? Ahad, tunggal dia. Allah Ta'ala aja. Fokus ke situ lah. Jadi benda yang kita belajar tu nak pergi ke situ.
untuk mengenali dan menghampirkan diri kepada dia. Tapi tak boleh kasih ke benda lain. Kasih pada makhluk dia panggil kasih yang apa? Muqayyad. Kita boleh kasih pada Rasulullah tu disuruh. Rasulullah membawa kita ke jalan Tuhan. Kasih pada sahabat, pada ulama sebab dia bawa kita jalan Allah Ta'ala. Kita kasih ibu bapa supaya apa kita menolong kita, membantu kita mengenal tu Tuhan, pendidik kita. Kasih dia tu tak apa. Tapi kasih yang ada perbahasan. Selama dia tak suruh benda tak elok, kita jangan. Ada pengkasih Tuhan mutlak, tak ada perbahasan. Wajib itu maksudnya. Ya. Dia ada kasih yang mutlak, ada kasih yang muqayyad. Allah. Hai saudaraku, naklah kamu tahu bahawasanya orang yang mencela kepada membanyakkan ilmu sulul itu orang yang bodoh, tak cerdik. Maka jangan puak-puak kita ni jadi bodoh. Sedap bahasa ni halus. Ya, ada setengah kita pula bebal tu. Seumpama mereka walaupun tidak dapat kebebasan dunia tak apalah, dan berusahalah kita kepada gergaji kayu daun dan umpamanya lah yang telah diyakinkan halal kerjanya. Dia duit banyak tambung-tambung apa dibalut dengan riba macam-macam dah apa. Tolak dia telan api neraka. Umpama dan telah diyakinkan halal kerjaannya contoh dan upahnya pendeknya, tidaklah yang cela-cela kepada yang pandai apa-apa pekerjaan yang melainkan orang-orang yang tidak pandai juga. Ya, orang memilih jalan yang halal itu orang yang bijak. Yang memilih jalan sebalik itu orang yang dungu panggil, yang tak cerdik. Itu di antara apa? Permulaan sikit daripada kitab pengarang kita ni. Maka dia akan masuk hukum akal. Wallahu a'lam.